Okey Tuan Haji. Saya nak pergi lagi dalam konteks yang sama juga. Pengampunan, diskaun yang diterima ini baru satu. Puasa belum lagi cakap pasal diskaun raya. Apa saudara Fazli? Apa nama? Baru kena penjara 12 tahun. Ya. Ini cakap-cakap marahin juga. Kena penjara 12 tahun. Ya. Baru setahun lebih dah dapat diskaun dah. Adakah, let me finish first. Ya, Adakah rakyat dan ribuan lagi banduan rakyat Malaysia IC biru warga negara Malaysia mendapat peluang, ruang yang sama seperti ini Tuan Haji? Ya, satu soalan yang sering kali ditanya. Sebenarnya permohonan pengampunan ni dari segi undang-undang adalah untuk semua banduan untuk buat permohonan. Tidak ada halangan. Tetapi sama ada kesemua banduan yang buat permohonan mendapat jawapan yang sesegera seperti ini memang jauh sekali. Jauh sekali. Tetapi pada masa yang sama, saya harap rakyat faham bahawa dalam keadaan isu-isu penting negara, maka Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong melalui lembaga pengampunan berhak untuk mempercepatkan mana-mana permohonan pengampunan ataupun tidak. Semata-mata kerana Najib Razak baru melaksanakan atau menjalani 1 tahun lebih kurang 4 bulan daripada hukuman 12 tahun sebelum pengampunan, tak bermakna kita boleh minta atau tuntut lembaga pengampunan kes-kes lain pun dipercepatkan seperti itu. Sebab berdapat beribu orang di penjara, beribu permohonan. Perkara ini semua perlu diambil kira. Sebab itu kita mulakan perbincangan dengan mengatakan bahawa keputusan lembaga pengampunan, walaupun ada pengurangan hukuman ataupun perkataan diskaun digunakan oleh Saudara Fazli, tidak boleh menjadi asas untuk kita rakyat Malaysia mempersoalkan budi bicara mutlak Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong dalam pengampunan ini. Yang boleh kita persoalkan adalah kelak sekiranya ada pengguguran pertuduhan bagi memudah cara perul dan perlu dibenarkan. Sebab itu tidak melibatkan kuasa lembaga pengampunan. Tidak melibatkan kuasa agung. Iaitu adalah badan yang berasingan. Jadi itu pokoknya di sini. Jadi anda semua faham kan? Ada yang kata curi susu untuk anak, ada yang kata curi Melo untuk keluarga. Nak dibandingkan dengan Najib Razak yang menyakau sampai kita bertanggung hutang sampai 2037, kesalahannya jauh-jauh lebih besar. Seperti mana kata Tuan Haji, kita rakyat tidak mempunyai hak dan janganlah mempertikaikan keputusan yang sudah pun dibuat oleh lembaga pengampunan. Okey Tuan Haji. Ya. Apa nama? Saya nak pergi lagi sikit. Baik. Okey, lagi sikit tentang soal pengampunan ini. Sekali lagi saya ulang, saya bukan mempertikaikan dan saya tidak ada hak. Lagi satu, saya bukanlah orang undang-undang. Bila ada peguam kanan di sebelah saya, beranilah sikit nak tanya. Okey Tuan Haji, compare kalau kita ambil keputusan Anwar, pengampunan dia, pengampunan penuh, konon-kononnya. Walaupun sabitan tu tidak, tapi dikatakan begitu. Dan dari satu sudut lagi, keputusan yang dibuat baru-baru ini, Najib dapat diskaun. Yang menjadi persoalan ramai di luar sana. Sebelum ini, Anwar dapat pengampunan, mereka salahkan Tun Dr. Mahathir. Tun Mahathir yang bawa daripada pihak kerajaan, mencadangkan. Dan sekarang ini, mereka kata pula, Anwar Ibrahim pula yang beria-ria, dah tinggal 1 hari terakhir. 1 hari terakhir, lembaga pengampunan bermesyuarat. Adakah, saya nak tanya Tuan Haji, nak bagi saya faham dan di luar semua faham, yang saya tahu proses untuk pengampunan diraja dibuat oleh keluarga ataupun pihak peguam, kalau tak silap saya. Adakah memang betul cakap-cakap yang katakan, waktu Anwar, Perdana Menteri, Ketua Kerajaan yang menekan. Mai sini Anwar Ibrahim pula. Betul ke Tuan Haji? Ataupun itu hanyalah persepsi?
dia macam ni. Ha. Sebenarnya permohonan pengampunan Okey. dibuat oleh banduan ataupun keluarga banduan Okey. maupun peguam banduan. Seperti yang berlaku dalam kes Najib Razak. Ha. Tentang Anwar Ibrahim, Mm-mm. ni bukan soal pengampunan selepas penukaran kerajaan. Okey. Kena patah balik ke tarikh 7 hari bulan Januari 2018. 7 hari bulan Januari 2018 telah diumumkan oleh Pakatan Harapan pada masa itu. Seandainya Pakatan Harapan menang pada pilihan raya umum ke-14, sudah ada persetujuan keempat-empat parti Pakatan Harapan pada masa itu, iaitu PKR, Amanah, DAP Satu. dan Bersatu, bahawa nombor 1 Perdana Menteri adalah Tun Dr. Mahathir untuk tempoh tertentu sebelum diserahkan kepada pihak lain. Dan yang kedua, Anwar Ibrahim akan dibebaskan melalui pengampunan yang dipohon kepada kebawah duli yang di-Pertuan Agong. Itu persetujuan bukan Perdana Menteri. Pada masa itu belum Perdana Menteri pun. Faham sejarah ni, wahai PKR. Pergi tengok balik pengumuman yang diutarakan. 7 Januari 2018. Di mana entah tempat tu, saya pun ada kat situ. Pergi dengar balik. Empat parti bersetuju siapa bila menang, Perdana Menteri dan Kabinet serta kerajaan akan meminta. So tak payahlah cakap nak Anwar tak pohon. Tak payahlah cakap keluarga tak pohon untuk pengampunan ketiga selepas pengampunan pertama dan kedua ditolak. Sebab itu persetujuan 7 Januari 2018. 4 bulan 2 hari sebelum pilihan raya umum ke-14. Fakta ya, bukan auta. Boleh semak. Dan kalau salah tarikh saya, betulkan saya pada sesi yang akan datang. Kalau saya betul, maka terimalah apa yang saya uraikan di sini. Jadi permintaan pengampunan Anwar adalah atas persetujuan politik semua pihak pada masa itu. Jangan sekarang kata Perdana Menteri ke-7 yang telah meminta. Betul. Itu adalah satu kenyataan Baghal bin Alpi. Dengar betul-betul. Apa duk buat persepsi yang bukan-bukan. Sambung Haji. Sekarang ini Najib Razak yang pohon. Itu hak dia. UMNO menyokong. Itu hak mereka nak sokong. Dan sokongan mereka itu boleh kemudiannya menjadi tekanan kepada Perdana Menteri kerana mereka juga memberi sokongan kepada Perdana Menteri apabila ditubuhkan kerajaan. Adakah itu berlaku atau tidak? Kena tanya Anwar Ibrahim. Dan kena tanya Zahid Hamidi. Tapi sekiranya selepas selesai pengampunan ini pada hari ini diumumkan, kalau selepas ini ada usaha-usaha, desas-desus, permintaan pengguguran kes 1MDB, IPIC dan 3 AMLA SRC, maka ianya menjurus untuk mempermudahkan permohonan parol daripada lembaga parol. Maka itu melibatkan tekanan. Itu maksudnya di sini. Pada masa Anwar diberi pengampunan, tidak ada isu parol lagi. Tak wujud sebab diberi pengampunan penuh daripada hukuman. Dan pada masa itu diberi tambahan pengampunan bebas, iaitu boleh bertanding. So, tidak wujud isu parol, isu pengguguran pertuduhan sebab untuk berlaku adil kepada Anwar pada masa dia menjalani hukuman sabitan liwat dengan Saiful Bahari Bukhari itu, pada masa itu dia tidak ada kes-kes lain. Dia tidak menghadapi pertuduhan curi motor atau pertuduhan curi ayam. Tidak ada. So bolehlah isu pengampunan itu diselesaikan melalui pengampunan yang diberi tersebut dan dia keluar. Tapi Najib sekarang ni dia mempunyai 3 lagi kes yang perlu diselesaikan seandainya perlu hendak dipertimbangkan. Ini adalah untuk keluarga Najib dan UMNO nak tentukan sama ada mereka nak buat permohonan berkenaan daripada kerajaan. Ambil ayat. Apa nama? Ya. Apa?
Janganlah sampai curi ayam. Curi ayam. Curi motor. Curi motor. Okey Tuan Haji. Ya, ya. Apa? Saya puas hati. Pasal saya tengok terlampau banyak. Oh, kononnya salahkan Tun Mahathir. Tun Mahathir yang bebaskan Anwar Ibrahim. Anwar tak mau bebaskan Najib. Jadi tuan-tuan dan puan dah dengar kupasan terperinci fakta, tarikh dan Tuan Haji pun ada di tempat berkenaan ketika empat-empat parti yang menyarankan syarat-syarat tertentu. Saya nak lengkapkan sikit. Lengkapkan Haji. Sebab apa ramai juga tertanya-tanya pada masa itu secara khususnya. Hanif Katri merupakan peguam Tun. Kemudian didengar Hanif Katri mencabar pengampunan Anwar di mahkamah. Macam mana boleh macam tu? Untuk menjawab soalan itu, sebab saya seorang peguam yang bertindak atas konsep profesionalisme dan etika, saya nak nyatakan pada hari ini bahawa apabila dokumen pengampunan telah disediakan, saya tidak langsung terlibat dalam nasihat berkaitan dokumen tersebut. Boleh tanya Tun Mahathir jika tak nak sahkan perkara tersebut. Dan apabila saya tak terlibat, maka saya tak terhalang daripada membuat cabaran tentang keperlembagaan pengampunan. Dan cabaran yang dibuat itu bukan berkaitan dengan pengampunan hukuman. Tidak ada isu pun tentang pengampunan hukuman. Sebab itu budi bicara mutlak agung. Yang dicabar adalah apabila Anwar kata sabitan dia dibatalkan. Itu yang dicabar. Betul ke dibatalkan? Kalau telah dibatalkan, sah ke Agung boleh batalkan sabitan dalam pengampunan? Itu persoalannya. Ramai sepanjang tempoh 4-5 tahun spin lebih teruk daripada gasing spin dia. Sampai orang tak tahu apa yang hakikat dan apa yang palsu. Hari ini saya harap anda faham, saya tidak terlibat dalam penyediaan dokumen pengampunan. Dan saya tidak melihat langsung dokumen pengampunan sehingga saya cabar di mahkamah. Dan lepas itu, dokumen pengampunan ditampilkan oleh pejabat peguam negara sebagai eksibit dalam affidavit. Baru saya baca. Dan saya dapati apa yang Anwar canang di luar pun palsu. Dan mahkamah kemudiannya pada 10 Januari 2023 mengesahkan bahawa tidak ada apa-apa dalam pengampunan Anwar membatalkan sabitannya. Perkara ini akan berterusan dalam kes yang wujud di mahkamah antara Anwar Ibrahim dan Sanusi. Di mana perkara ini akan besar kemungkinan jelaskan dan menyelesaikan perkara itu secara muktamad. Sikit Haji. Ya. Sikit je saya minta Haji pencerahan. Dan ini juga yang ramai yang cakap. Pengampunan Anwar hari itu, kes apa Haji? Berkaitan dengan kes liwat Saiful Bukhari sahaja. Okey nah. Clear nah. Saya tanya hari ini, mandat anda kepada saya untuk saya bertanya, saya dah tanya. Bukannya salah guna kuasa ya. Kes liwat Saiful Bukhari. Tutup cerita tu Tuan Haji. Dah. Buang jauh-jauh. Baik. Saya nak tak Haji, boleh buang jauh-jauh. Dia kena buang dekat-dekat. Oh, buang dekat-dekat nah. Haji nak tambah apa-apa lagi kah pasal pengampunan ni? Saya rasa dah kita huraikan. Okey. Dari setiap sudut daripada ketidakkeluaran kenyataan lembaga pengampunan dan sehinggalah apa yang boleh berlaku dan apakah yang perlu berlaku jika Najib Razak ingin terlibat dalam pilihan raya yang akan datang. Tapi apapun, jangan terkejut kalau selepas ini apa yang akan berlaku. Seperti mana kata Tuan Haji, kita jangan terkejut beruk lagi dah. Okey Tuan Haji.